Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal Berindex. Kita dah masuk kepada satu segmentation yang baru. Kita dah banyak dah daripada bulan April dulu sehinggalah ke bulan nak masuk Jun dah. Kita dah masuk kepada proses pindah, iaitu dari sebuah grant penyelidikan ataupun daripada tesis ataupun projek, tak kisahlah tesis atau disertasi. Macam mana kita nak pindah dengan sedikit modification, maksudnya berapa banyak artikel yang boleh terbit daripada satu tesis ataupun daripada satu research grant ataupun projek. Approach atau kaedah yang kita gunakan kat sini adalah fully utilized tapi bukan recycle. Bermaksud kat sini kita memanfaatkan semua bahagian section. Contohnya merujuk outline. Contohnya, boleh tak kita menghasilkan artikel jurnal daripada latar belakang kajian ataupun daripada research background. Sekiranya saya menulis penyataan masalah, boleh tak penyataan masalah yang saya tulis itu diubah suai menjadi sebuah artikel? Saya siap bahagian significant of the study. Saya dah ada bahagian limitation. Boleh tak bahagian ini juga di-convert menjadi artikel jurnal? Dan dalam erti kata lain, apa saja yang kita tulis dalam bentuk akademik atau akademia ataupun research base ataupun research personality. Contoh lain, proposal, kemasukan PhD, proposal untuk mohon grant, semua itu boleh di-convert menjadi artikel. Macam mana yang dikatakan dengan artikel yang sedikit berbeza daripada jenis-jenis makalah atau manuskrip yang lain? Biasanya artikelnya perlu ada citation. Citation itu perlulah yang berkaitan dengan jurnal ataupun tesis. Kita pun dah banyak dah belajar database, kita dah belajar tip and tricks, kita dah belajar jenis-jenis artikel jurnal, daripada research article, kemudian general review, literature review, conceptual review, short communication dan juga book review. Minta maaf. Dengan ilmu itu kita boleh extend lagi, dan satu-satu part kita dah sampai part yang quite practicals. So yang ni kadang-kadang ada yang join kelas ni semata-mata nak yang ni sebenarnya. Terima kasih juga yang sebelum-sebelum ni, sebelum wujudnya kelas digital WhatsApp ni, ramai yang nak join saya punya bengkel ataupun courses yang berkaitan dengan pindah. Kadang-kadang 3 in 1, kadang-kadang macam-macam lah nama khusus ataupun workshop tu. Tapi ini one of dia punya main output dalam workshop tu. Cuma saya ubah suai sedikit untuk lebih luas sebenarnya. Saya cuba nak extend. Biasanya memang dalam simpanan saya memang ada 50 artikel dari satu tesis, ada satu konsep, satu set slide. Saya ada 75 artikel daripada satu tesis dan saya ada 100. Ini betul-betul yang ni kena faham lah, kena positif, kena faham, kena take a challenge. Saya memang ada juga satu set yang panggil 100. Dah sekarang dah beranak dah, jadi 100 lebih dah. Sejauh mana kita boleh terbitkan 100 lebih artikel daripada satu tesis. Saya ulang balik, kita bukan recycle, kita ada sedikit yang dipanggil, ada part yang kita adopt, ada part yang kita adapt. Kita tahu menulis berdasarkan objektif artikel itu, bukan objektif research, objektif artikel. Jadi kita menerbitkan satu part. Contoh dia, kadang-kadang research background. Macam hari ni saya nak go through step by step, nak bagi you all faham, nak bagi you all faham konsep nature sebenarnya sebab seorang researcher ni. Kalau kita tulis tesis, audien kita adalah, pertama sekali adalah supervisor, kemudian kita hanya penilai, kemudian penilai dalam dan penilai luar. Kalau kat Viva tu ada pengurusi sekali. Itu orang-orang awal yang akan baca kita punya tesis. Dan orang-orang awal ni semua orang expert yang terlebih dahulu memahami apa yang kita nak buat tu. So dia lebih terdahulu, lebih ke depan. Dia lebih memahami apa yang kita tulis. Tetapi bagi artikel, audien dia lagi besar. Audien. Ada orang tengok tesis, dia tak tengok the whole of tesis. Dia mungkin nak belajar, nak ambil idea dekat literature review je, contoh dekat teori. Ada orang baca tesis sebab nak tengok dekat problem statement. Jadi setiap bahagian-bahagian itu ada niche, ada demand dia, ada permintaan secara khusus dan spesifik. Sebab tu kalau kita tulis artikel, kita boleh tulis benda yang spesifik.
teori. Saya gunakan 3 teori. Boleh buat 3 artikel lah. Satu teori buat satu artikel. Oh, saya punya research background tu ada melibatkan sinergi ataupun integrated. Melibatkan integrated 3 bidang. Maksudnya you boleh buat 4 paper lah research background tu. Ialah yang pertama, dia kata tiga elemen yang sinergi. Okay. Yang pertama, cerita satu dulu. Yang faktor pertama, satu research background. Faktor yang kedua, satu research background. Faktor ketiga, research background yang ketiga. Yang keempat, how you synergy, how you integratekan ketiga-tiga ni daripada research background. Jadi setiap tu boleh jadi satu paper. Okay, saya akan tunjuk sedikit. Dia bukanlah simulation yang betul-betul operation base kan. Dia simulation dari segi nak dapatkan pindahan idea sejauh mana you all semua dapat terbitkan artikel daripada satu tesis ataupun research grant. Okay, memang slide ni memang saya tulis kat sini berapa banyak artikel boleh tulis dan terbit di bab 1, iaitu di bab pengenalan. Jadi kita mengambil masa 2 hari kan. So ini adalah bahagian pertama. Nanti next 2 days kita akan pergi pada bahagian yang kedua. So bahagian pertama ni saya nak tunjuk dari segi aspek latar belakang kajian dan problem statement saja. Sejauh mana latar belakang kajian ini dan problem statement ni dapat menghasilkan artikel. Saya mengandaikan mungkin menjadi lebih, tapi dari segi logic matter, contoh yang saya boleh bagi, anda boleh hasilkan 6 artikel. 6 artikel daripada research background dan problem statement sahaja. Janganlah terkejut, nanti saya sampaikan idea tu. Mungkin ada yang dia habis minimum macam ni lah. Habis minimum 1, maksimum dalam kes ni boleh pergi 6. Jadi antara 1 hingga 6. Habis minimum pun kita boleh menghasilkan satu artikel jurnal bila kita dapat siapkan research background dan problem statement. Dia bergantungkan kepada sejauh mana keluasan banyaknya perenggan you menulis dalam bahagian ini. Dia bergantung pada itu. Tapi pada pandangan Pak Cik, sebenarnya memanglah dalam tesis research background dengan problem statement tu mungkin saya tulis 3 muka surat je bahagian ini. Tapi bila nak tulis artikel, kita kupas lagi, kita akan luaskan, kita ke generalisasikan dia sebab audiens kita luas. Dalam tesis kita zoom lebih spesifik sebab kita tak nak sesat, kita tak nak di luar skop, kita tak nak benda tu baca makin lama makin meluas. Kita nak makin lama baca semakin mendalam atau semakin tepat atau semakin accurate. Kita faham audiens dia. Jadi ambil idea saja, ambil key point daripada tesis tu, kita pindah kepada artikel, kita kembangkan, kita besarkan. Okey, contoh di sini. Contoh di sini saya bagi satu contoh lah. Bila nak buat ni kena bagi satu contoh. Saya ambil umum lah dengan era sekarang ni, zaman-zaman teknologi, zaman-zaman kemajuan ni. Saya ambil satu yang saya rasa banyaknya trendnya, ramai orang buat tajuk ni, jadi saya bagi idea. Okey, katakanlah seseorang itu dia sedang buat penyelidikan berkaitan dengan sustainable development, pembangunan kelestarian. Okey, cuma saya fokus kat sini adalah untuk industri tourism, pelancongan. Jadi nama penuh lebih kurang lah general topik tesis atau research grant dia, sustainable development for Malaysian's tourism industries. Dia pulang lah, ni contoh. Nak education industry ke, automotive industry, healthcare industry ke, mana-mana tu tak kisah. Cuma Pak Cik nak bagi contoh macam mana saya nak menghasilkan artikel jurnal yang banyak ataupun dalam kuantiti yang kita panggil logik lah, reasonable lah, benda tu ada asas yang kuat. Kenapa kita boleh terbit artikel daripada bab 1. Dalam konteks ni adalah research background. Okey, saya ulang balik, kita buat lebih kurang simulation. Tajuk tesis ini adalah Sustainable Development for Malaysian Tourism Industry. Okey, ini sedikit additional information lah. Okey, kalau kita faham sebut perkataan sustainable development ataupun sustainable saja, dia melibatkan berapa pilar? Dulu 3 pilar, sekarang 4 pilar, kemudian 5 pilar. Pilar ni macam elemen, factors lah. So dia ada 5 factors. Kalau sustainable tu factors tidak boleh lari pada 5. Okey, dia banyaklah scholar yang mengatakan. Okey, jadi kita faham bila buat topik sustainable, ini additional information Bila kita buat sustainable development, dia ada berkaitan dengan cultural, berkaitan dengan humans, berkaitan dengan socials, economic dengan environmental. Tak kisahlah mana satu depan atau belakang, tapi 5 komponen ni. Cultural, human, social, economic dengan environmental. Jadi bila kita nak tulis latar belakang,
latar belakang kajian yang membawa maksud isu-isu yang relevan. Kalau yang siapa yang pergi kelas tesis mungkin ini mungkin ekstra lah. You dah faham dah apa maksud latar belakang. So latar belakang adalah isu-isu yang relevan. Isu-isu ni untuk apa? Isu-isu yang ada potensi kepada kejadian penyataan masalah nanti. Jadi kita bekalkan isu-isu yang relevannya, yang kita himpunkan semua isu-isu relevan, kita gabungkan dia, kita blend dia untuk menjadikan penyataan masalah yang kita akan tulis dalam penyataan masalah. Dan penyataan masalah biasanya tak tulis panjang sebab nama pun penyataan. Kadang-kadang ada bidang macam bidang saya 1-2 perenggan dah cukup. Okey, jadi penyataan masalah tu terhasil daripada penyataan masalah terhasil daripada isu-isu yang relevan yang ditulis di bahagian latar belakang. Jadi latar belakang dan penyataan masalah tu dia should be related, should be aligned. Okey, bukan latar belakang sebut benda lain, penyataan masalah benda lain. Jadi tak betul lah, itu bukan penyelidikan lah. Penyelidikan kalau macam jadi macam tu dia tak betul. Dia tak selari dan dia tak align. Okey. Okey, jadi kenapa saya sebutkan sustainable development tu terbagi pada 5 pilar tadi, sebab dia sangat berkait dengan idea saya nak tulis artikel ni. Okey, you all pergi bidang masing-masing lah. Takkan saya nak sebut semua bidang menjadikan simulasi satu bidang. Okey. Okey, sekarang ni kita cuba tulis artikel berdasarkan latar belakang kajian saja. Okey. Slide untuk hari ini agak quite simple, tak banyak. Saya ingat dalam ada 15 slide ya. Mau tolak-tolak tinggal lagi 13 slide ya, tak banyak. Tapi yang mungkin yang sedikit valuable sikit kat sini adalah idea tu, macam mana you nak pecahkan daripada yang takut tu, tak berani tu, boleh ke, banyak persoalan negatif yang timbul. So takut nak tulis artikel, yang ni cadangan pakcik yang supaya you all boleh start menulis. Sebab tu saya kata student SEM 1 lagi dah boleh terbit artikel. Saya ada group tau, group ni sangat positif. Saya anggap group yang dalam ni pun positif juga kan. Yang mana dia banyak option yang ada. Ni contoh yang dekat-dekat dengan saya lah. Biasanya kita start dari bawah kan. So dia kata, pakcik macam mana kan nak rasa jiwa ni tenang, tak nak fikir serabut macam orang lain, takut nak tulis bab, takut nak tulis artikel. Saya kata you kena pandai faham tentang kalau saya sebut, dia sebut sebagai performance lah, ataupun kita punya aim, ataupun kita punya target. Kalau syarat bergraduat, contohlah tempat universiti saya UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, syarat bergraduat kena ada 2 jurnal berindeks, at least sama ada ISI ataupun WOS, Web of Science, Scopus ataupun ERA Index. Okay, saya kata why not kita kita start dengan ERA dulu. Okay, ERA ni sama juga dengan Scopus dengan WS, tapi mungkin kita nak mulakan, bagi saya tak boleh letakkan semua orang kat tempat saya. Okay, why not kita try dulu. Lepas ni kita try Scopus dengan WS, sebab kita boleh menghasilkan banyak artikel. Okay, daripada research background tu kita keluarkan 2 artikel untuk terbit ERA. Kita try dulu. Okay, adalah satu conference tu, dia join conference pakcik, organizer tu dia join. So kat situ dia join, dia hantar 2 artikel untuk ERA, lepas tu publish. Saya ingat lagi ketika tu dia baru 3 bulan register PhD, dan dia ada 2 artikel jurnal ERA berindex. So dia tanya saya sampai sekarang, dia ada, pakcik betul ke dah cukup syarat graduate? Dah cukup dah. Jadi bila-bila saya boleh submit dah, tenangnya. Jadi saya fikirlah pasal artikel. Tak perlu fikir dah sebenarnya. Tapi kalau tanya saya, tipulah kalau tak payah fikir. Sebenarnya itu sebagai satu permulaan semangat bagi dia. Dia macam ni tulis artikel, saya nak tulis lagi. Jadi saya tak tahu berapa banyak, berapa belas atau berapa puluh dah artikel dia. Since pada itu saya pun dah lama dah tak jumpa dia. Tapi itu permulaan yang bagus bagi orang yang positif. Dia menerbitkan artikel sebab dia faham, ini artikel jurnal. Sebenarnya artikel jurnal tu bukanlah kena complete the whole thesis, kena complete intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Dia one part of the thesis. So ada orang yang nak belajar apa itu latar belakang, apa itu problem statement. Jadi kita boleh keluarkan benda itu sebagai satu idea untuk dipersembahkan. At least masing-masing dapat faham, dapat new knowledge dan sebagainya berdasarkan base pada review base kita. Okay, yang tu yang saya nak kongsikan, pakcik nak kongsikan. Okay, alright. Okay, kita mulakan dengan bab 1 di bahagian latar belakang. Okay, macam ni bila you tengok kat slide ni, saya tahu bila orang tengok kat slide ni mungkin dia akan terfikir kenapa saya letak macam ni. Okay, kalau you dengar video, refer slide, you akan lebih faham. Okay, dia macam ni. Takkan kita nak tulis artikel, tajuk kita research background. Okay, research background. Kadang-kadang kan you kena main kat Google search. Dekat Google search engine tu, main huruf, type apa benda research background ni. You kena faham research background tu apa. Jadi kalau macam student-student pakcik, dia jelas. Okay, research background tu issues.
Jadi dia type issues dekat Google, dia type SISSUE issues. Dia akan keluar issues and. Dia keluar lah issues and trends. Okay. Contoh yang nombor 1 ni tadi, kan saya sebutkan tadi ada 5 pillar tadi atau 5 elements tadi. Okay, kita mulakan first article ni dengan judul, tajuk yang pakcik pilih. Pakcik bukan just simply pilih title ni, because saya kalau ikut tip and trick kan saya beritahu kita kena cari tajuk yang high demand, orang sedang cari dalam Google search. Inilah perkataan yang paling banyak orang search, sedang cari. Bila orang sedang cari artikel, kita cari judul yang macam tu kan match. So kat situlah artikel kita, yang publisher pun accept artikel kita sebab dia tahu tajuk ni ada demand dia. Okay, dalam segi yang contoh pertama, saya letak tajuk dia adalah Issue and Trends of Sustainable Cultural Management. Okay, kan yang pillar tadi yang pertama saya sebut culture kan. Jadi kat sini topik dia adalah cultural management. Manakah topik ni sustainable, so dia punya keyword dia kat sini adalah Issue and Trend of Sustainable Cultural Management for Malaysia Tourism Industry. Ni ambil kat mana ni? Sustainable Cultural Management, ambil daripada latar belakang kajian lah. Kalau you nak buat, katalah you memang nak discuss 5 perkara elemen, 5 pillar tadi, mestilah 5 perkara ni, isu ni dibincangkan dalam latar belakang kan? Takkan nanti terkejut dalam objektif bincang pasal cultural management ni, mana isu cultural ni? Tak ada isu culture pun sampai you nak gabungkan ke 5 pillar ni. At least mesti ada you highlight dalam research background. Jadi isu dalam latar belakang kajian memang you dah highlight berkaitan dengan sustainable cultural management. Why not you buat satu artikel? Sebab tu saya jadikan tajuk dia Issue and Trends. Ringan. Maksudnya tengoklah isu yang berkaitan dengan worldwide, isu yang berkaitan dengan local, berkaitan dengan industri tourism. Kalau nak besar lagi, tourism tu bawah services, dalam service industries. So kita akan come out dengan, okay, jadi tajuk dia Issues and Trends of Sustainable Cultural Management for Malaysians Tourism Industry. Itu baru tajuk. Dekat slide ni pakcik ada buat outline. Okay, outline dia saya pecahkan. Dia simple je outline. Untuk peringkat awal saya permudahkan outline. Okay, kita mulakan. Setiap artikel mesti ada intro, mesti ada conclusion. Mesti ada intro, mesti ada conclusion. Itu benda wajib. Cuma pakcik tambah sikit. Kalau introduction, cukuplah introduction. Jadi kalau dekat conclusion, mandangkan kita cuma review paper, itu general review. Jadi kita boleh letak conclusion and future agenda. Saya tambah dengan perkataan yang last kali, conclusion and future agenda. Okay, future agenda tu kita nak suggest next researcher, extension daripada topik ni, apa lagi kita boleh kembangkan. Itu maksudnya future agenda. Okay, itu yang nombor 1 dan last kali. Okay, kita pergi susunan yang go through by flow kan. Yang pertama adalah introduction, yang kedua issues. Kan tengok tajuk tadi issues dengan trends kan. Jadi lepas introduction, issues. Issues apa? Issues sustainable cultural management tadi lah. So issue of sustainable cultural management. Issue of sustainable cultural management. Okay, yang ketiga kan kita discuss tadi issue kan, yang issue and trends. Oh true pula, trends. Trends apa? Trends of sustainable cultural management. Jadi keseluruhan ni macam mana? Simple je, ada 4 step je. Pertama introduction, yang kedua adalah issue of sustainable cultural management, yang ketiga adalah trends of sustainable cultural management, nombor 4 adalah conclusion and future agenda. Lepas tu reference. Habis. Okey, kalau you dapat keluarkan artikel macam ni untuk peringkat permulaan, kalau risau sangat takut, pergi conference pun lepas, nak hantar book chapter pun lepas. Okey, pergi mana-mana lah, tak kisahlah expo ke apa-apa yang berkaitan, ada berkaitan dengan perbentangan. Saya rasa idea ini issue dengan trends is common tau. Title ni boleh accept dalam jurnal WOS pun, Q1 pun boleh accept topik ni kan. Tapi kalau tanya pakcik positif, hantarlah dekat mana-mana. Tapi make sure artikel tu terbit. Ada orang dia start dengan Q1, tak lepas Q1 dia go through Q2, tak lepas Q2, Q3 pun tak lepas, Q4 pun tak lepas. Dia kata tak apalah, dia start dengan era lah. Era pun tak nak, pergilah conference. At least good start. Akhirnya aku dah SEM 1 pun dah pergi conference dah tahu dah tulis artikel. Good start kan. Pergi conference dapat publish artikel pula. Advantage, kelebihan, manfaat. Okay, jadi itu idea nombor 1. Dalam sustainable ada 5 pillar tadi, pakcik ambil satu, iaitu dah ambil cultural. Jadi ambil satu artikel. Okay, kita ada 4 pillar lagi. Jadi yang artikel kedua saya ambil pillar yang kedua.
Yang pertama dah ambil cultural. Okey. Pillar yang kedua saya ambil humans. Okey, takkan kita nak pakai tajuk issue and trends? Tak boleh lah pakai benda yang sama. Bukan tak boleh, boleh. Cuma dalam contoh kelas ni Pak Cik nak tunjuk kepelbagaian. Okey, saya tak pakai dah issues dengan trend, tapi saya kekal lagi issues. Saya pakai issues and considerations. Takkan kita punya artikel kan kat CV kan issue and trend tak seronok juga kan. Jadi paper kita yang kedua adalah issues. Sebab kita memang banyak cerita pasal research background, jadi issues tak boleh nak lari. Issues dengan trends tak boleh nak lari. Jadi untuk second paper ni tajuk dia adalah issues and considerations of sustainable human developments. Kan dia ada tambah sikit lah macam tadi. Bila sebut cultural, dia cultural management. Bila sebut human development. So sustainable human development for Malaysia tourism industry. Kan? Jadi tajuk penuh dia issues and consideration of sustainable human development for Malaysian tourism industry. Dapat idea lah. Kalau yang cepat tangkap tu, cepat laju je dia faham. Jadi kita punya outline macam mana? Kekalkan introductions dan conclusion and future agenda tu bahagian atas dan bahagian bawah. So tengah-tengah, tengok kita punya tajuk tadi. Tajuk kita issues and consideration. Jadi samalah, mulakan outline kita nombor 2 lepas introduction tu, issues of sustainable human developments. Point yang nombor 3, outline yang ketiga kan, lepas isu consideration pula, considerations of sustainable human development. Yang keempat, conclusion and future agenda. And kita pun dah tengok itu artikel-artikel kan. Kita dah belajar database, saya dah share tip and tricks, dah belajar jadi general kan. Outline kan simple macam tu kan. Tak semestinya outline nak kena banyak-banyak. Ada yang saya beritahu, ada yang tak ada intro, terus literature review, ada yang tak ada conclusion, lagi pakai 2 je. Kita pakai 4. Jadi accept untuk general. Okay. Jadi tajuk kita yang kedua adalah yang berkaitan dengan sustainable human development. Keyword yang ke atas, option yang lain supaya tajuk tak nampak sama, saya letak issues and consideration. Yang tadi issues and trends. Okay, dah 2 paper dah. Kita pergi paper yang ketiga. Dia ada 5 pillar tadi. Yang pertama dah settle cultural, yang kedua kita dah settle human. Okay, paper yang ketiga kita sentuh social pula, pillar yang ketiga. Jadi dah pakai issue and trends, dah pakai issues and consideration. Yang ketiga nak pakai tajuk apa pula? So kita buangkan isu, tapi kita kena kekalkan trends. Jadi trends and connections. Main connection pula kan. Okay, bukan apa saya try. Kalau tak percaya, try search kat Google. Ini antara, bila you type perkataan trends and, tak ya, trends and akan keluar connections. Jadi saya gunalah tajuk tu. Jadi trends and connections of sustainable social responsibility. Jadi lain lah. Tadi cultural management, kemudian human development, yang ni social responsibility. Jadi tajuk penuh dia trends and connections of sustainable social responsibility for Malaysian tourism industry. Jadi outline dah faham kan? Dah dapat tangkap dah kan? Terima kasihlah. Cepat you all tangkap. Okay? Jadi kita tahu introduction. Point yang kedua adalah trends of sustainable social responsibility. Point yang ketiga adalah connections of social responsibility, connections of sustainable social responsibility. Yang poin nombor 4 adalah conclusion and future agenda. Kalau nak tukar lah, saya pakai future agenda je, boleh tukar conclusion and recommendations. Tapi itulah, kalau you baca artikel, memang future agenda tu tak payah nak malu lah, sebab dia ada attract dari magnet dia. Bila you letak future agenda, orang berebut nak baca. Ya, apa benda future agenda? Aku boleh ambil dekat gap, aku boleh tahu apa next study yang boleh buat. Jadi future agenda tu ada something yang attract untuk orang nak membaca. Jadi salahnya tulis lah, benda tu ada kekuatan. Okay, jadi kita dah siap dah 3 paper. Dah cover cultural, human and social. Paper yang keempat adalah berkaitan dengan ekonomi. Okay, tadi kita dah pakai issues dengan trends kan. Jadi bila saya kembang-kembang, saya fikir balik, kita boleh gunakan isu dengan trends ni, tapi saya besarkan sikit. Okay, tajuk yang berikut ni masih lagi dalam pillar sustainable development, tapi dalam konteks ekonomi. Jadi kita punya paper yang keempat ni, macam mana kita punya judul, saya letak current issues kan. Isu sebenarnya, tapi saya tambah current issues. Yang kedua trends kan, saya tambah emerging trends. Nampak tak panjang sikit tajuk saya? So tajuk ni adalah current issues and emerging trends of sustainable economic growth.
Bila kita ekonomi ni, kita minta ekonomi grow for Malaysian tourism industry. Saya ulang balik, current issues and emerging trends of sustainable economic growth for Malaysia tourism industry. Kan kitanya jadi kat CV nampaklah lain cantik lah jadi nampaklah ini current issue dengan emerging trends. Okay, kita punya flow dah boleh faham dah. Introductions. Okay, point yang kedua adalah tadi current issues kan, current issues of sustainable economic growth. Point yang ketiga adalah emerging trends of sustainable economic growth. Yang last kali adalah conclusion and future agenda. Dah seronok je, research background dah keluar 4 paper. Ada satu lagi ni 5 ni. Dia terpulang lah. Kalau dalam konteks, saya rasa mungkin ada orang lebih. Bila sebut isu-isu relevan, orang bercambah dari pelbagai konteks. Dalam konteks sustainable development tadi ada 5. Ada cultural, ada humans, ada social, ada ekonomi, dan last sekali kita ada environmental. Okay, environmental. Okay, jadi environmental ni kita nak pakai topik apa dah? Okay, kita pakai topik trends. Okay, yang ni pun tadi kita dah pakai kan isu dengan trend, dari trends and connections. So yang ni, yang paper yang kelima ni saya pakai title dia trends, tapi saya ubah sikit, dia jadi tak trends and connections, saya pakai trends and patterns. Patterns and corak. Okay, the trends and patterns of sustainable environmental practice. Okay, kalau you faham kan, pakcik cuba nak ada kepelbagaian. Contohnya dalam nulis artikel kan, saya kena modifikasi ataupun katakanlah benda ni align dengan topik you nak buat. Sebab tu saya gunakan different title, tak pakai benda yang sama. Saya mulakan tadi dengan cultural management, kemudian human developments, kemudian social responsibility, economic growth, yang ni environmental practice. Padahal boleh je saya nak gunakan cultural development, human developments, social development, economic developments, environmental development, accept semua tu, tapi saya nak buat kepelbagaian. Itu yang saya masukkan modification lah. Tapi kalau nama jurnal tu sustainable development, saya pakailah kalau topik ni lah kan, trends and pattern of sustainable developments. Tapi dalam kes ni environmental kan, jadi saya letak sustainable environmental practice for Malaysian tourism industry. Okay, saya ulang balik. Yang paper kelima ni title dia Trends and Patterns of Sustainable Environmental Practice for Malaysia tourism industry. Katalah you dah tengok trend dengan pattern ni nampak lagi luas, saya ubah sikit. Saya tak letak Malaysian tourism industry, saya buang perkataan Malaysia, nampakkan lagi worldwide kan. Saya letak je tadi Trends and Patterns of Sustainable Environmental Practice for tourism industry. Jadi hilangkan Malaysia tu. Nampak orang yang tak duduk kat Malaysia pun kan. Jadi itu satu kelebihan jugalah. So you boleh ambil idea ni, ubah sesuai. Ada masa letak perkataan negara Malaysia, ada setengah tak letak perkataan Malaysia. Kan ingat tip yang saya beritahu, pakcik beritahu, kadang-kadang kita kena investigate jurnal tu. Kalau jurnal tu memang kita perasan tak mention spesifik nama country dalam title, jangan letak nama country. Tapi kalau kita tengok memang dia suka nak sebutkan international, kadang international journal kadang letaklah Malaysia, Afrika, UK, France. Jadi you letaklah country Malaysia sebab journal tu boleh accept country name dalam title. Okey, kita dah siap dah 5 paper. Saya ulang balik tadi kalau just untuk kita seronok, kita positif. Yang pertama tadi start dengan issues and trends of sustainable cultural management. Yang kedua adalah issues and consideration of sustainable human development, trends and connection of sustainable social responsibility. Paper ketiga. Paper keempat, current issues and emerging trends of sustainable economic growth. Yang kelima, trends and pattern of sustainable environmental practice for tourism industry. Okay, habis dah research background. Kita boleh keluarkan 5 paper. Kan? 5 paper daripada research background. Banyak tu. Tu bagi orang yang positif. Kalau dalam kelas mengaji artikel ni, kita kena positif. Kita kena selalu terbuka, selalu positif. Kita tahu kemampuan kita. Kita kena berani menulis. Kita kena yakin. Sebab apa saja yang kita tulis, saya yakin kalau
benda-benda ni, kalau saya tengah kaji pasal topik sustainable development, isu dengan trend, saya jumpa je kat Google, saya download. Jumpa trend and pattern pasal sustainable, saya akan download. Trends and connection, saya akan download. Sebab saya tahu ada orang sedang nak faham apa tu sustainable development ni, apa kaitan sustainable development dengan human, apa ada sustainable development kaitan dengan ekonomi. Setengah orang akan baca lah, mungkin bukan orang yang sama. Orang ni baca yang bahagian ekonomi, orang ni akan baca yang bahagian human tadi. Ada orang lain kaitan tempat lain mungkin baca yang social. Itu maksud dia. Audien kita luas, jangan fokuskan ada orang nak baca ke tak. Paper yang konsep ringan macam ni, review ni, bukan orang akademik je, orang yang minum kedai kopi pun boleh baca. Pelajar-pelajar dekat sekolah menengah tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 pun dah boleh baca. Sebab simple. Jadi kita gunakan sentence, ayat-ayat yang mudah lah difahami oleh audience. Okey, terhabis dah latar belakang. Kita pergi section yang kedua adalah penyataan masalah. Berikutnya kita buat artikel dari penyataan masalah. Ada different pandangan pada bagi pakcik, filosofi pakcik lah mungkin, kita kata filosofi sekolah tentu mungkin tak tepat, tapi pada pandangan pakcik adalah research background dan penyataan masalah tu memang adik-beradik memang kena selari dan alignment. Jadi saya tak nak dalam tesis, saya tak nak penyataan masalah tu jadi kompleks sampai saya tak boleh faham apa tu penyataan masalah. Padahal penyataan masalah tu benda yang penting, kena dipegang. Jadi audien, siapa-siapa penilai yang baca penyataan masalah, dia betul-betul kena faham tau penyataan masalah. Kalau perlu ingat, hafal, faham, mendalam, itu lagi penting. Sebab kita nak baca tesis supaya apa saja you buat lepas ni ke arah penyataan masalah, ke arah untuk penyelesaian kepada permasalahan kajian. Jadi they should be simple. Sebab tu saya dalam bidang saya engineering, banyak saya jumpa yang penyataan masalah tak ada citation pun. Sebab dia bagi clear cut, kita faham ni masalah kajian. Penyataan masalah dalam masalah kajian, masalah yang akan mesti diselesaikan. Kesemua apa yang ditulis dalam penyataan masalah ni mesti diselesaikan dalam kajian. Kalau kita tak selesaikan apa yang ditulis dalam penyataan masalah, maksudnya kita masih berhutang dalam tesis. Maksudnya tesis tidak lengkap. Kan? Okey, jadi saya tak buat banyak. Mungkin you all boleh kembangkan lagi. Cuma saya kat sini saya ambil satu je. Jadi penyataan masalah boleh buat satu aja artikel. Penyataan masalah boleh buat satu artikel. Okey. Bila takkan kita nak tulis title kita macam tadi lah, takkan nak tulis title research background ni. Kita tukar dah issues dengan trend dan lain-lain. Kat sini takkan nak tulis problem statement of. Memanglah ramai orang search, tak banyak lah, tapi kalau you type perkataan problem kat Google akan jumpa kat problem statement. Okey, tapi takkanlah nak buat artikel, kenalah nama kena commercial sikit yang ada demand sikit. Jadi kita tak pakai nama problem statement. Jadi apa? Okey, saya gunakan perkataan challenge and obstacles, cabaran dan halangan. Tak percaya you try kat Google atau you find the article. Memang yang ni memang sinonim kata ni, challenge and obstacles. Okey, sama ada orang ada finding, orang buat research pasal challenge obstacles, ataupun orang review. So kita sekarang ni ke arah general review lah, general review lah. Kalau nak ke arah SLR tu pun boleh, tapi kalau nak buat general review pun boleh. Okay, kita banyak jenis kan. Okay, challenge and obstacles merujuk kepada kita punya problem statement. Okay, kita tak adalah pergi 5 pillar tadi. Kalau you nak pergi 5 pillar tadi boleh, tapi saya ambil practically dia, kita punya tajuk umum tadi adalah sustainable development. Jadi tajuk untuk prepare paper yang ke-6, artikel yang ke-6 ni, dia punya title adalah Challenge and Obstacles of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Jadi punya topik adalah Sustainable Development, dan kita punya problem statement tu tukarkan nama kepada Challenge and Obstacles. Okay, Challenge and Obstacles of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Okay, bila tengok kat situ you dah tahu macam mana nak buat. Jadi kita ada introductions, okay, ada challenge, kena ada obstacles, kemudian conclusion dan future agenda. Saya ulang balik, kita ada introduction, challenge of sustainable developments, kemudian obstacles of sustainable developments, kemudian ada conclusion dan future agenda. Ada orang tanya, macam mana nak bezakan challenge dan obstacles? Okey, dia terpulang kepada pemahaman masing-masing. Kita boleh buat pilihan sebegini. Challenge adalah benda yang sedia ada, cabaran yang kita hadapi dalam keadaan sekarang ni, suasana sekarang ni, current situation dia. Apa challenge tentang sustainable development? Okey, bila nak jadikan sebuah penyelidikan, potential of research,
Okey, bila nak jadi dalam penyelidikan yang you nak mengkaji apa halangan yang you bakal ataupun ada potensi untuk you hadapi, tu jatuh dekat obstacles. Okey, yang benda yang sedia ada atau sebelum ni jadikan challenge. Currents, the way you nak solve the current issues punya challenge tu, apa obstacles. Jadi challenge and obstacles. Terpulanglah kefahaman masing-masing. Tapi yang paling penting you kena differentiate lah apa beza. Takkan baca challenge dengan obstacle pun yang sama kan. Jadi you kena come out kan bila dalam problem statement. Reason dalam problem statement kan mula-mula kita cerita dulu. Biasanya kalau ada dua perenggan tu, perenggan nombor 2 tu jelas. Jadi apa yang kau nak buat dalam penyataan masalah ni? Apa research yang kau nak buat? Yang tu lebih pada obstacles dia. Tapi yang umum tu, yang awal tu kita kata dia adalah challenge. Still lagi relevan penyataan masalah yang betul-betul nak menjurus kajian kita, tapi perenggan yang terakhir tu betul-betul bagi spesifik apa yang kita nak kaji dalam penyelidikan kita. Jadi kita punya paper dalam penyataan masalah pun boleh buat satu paper. Title dia Challenge and Obstacles of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Okey. Memandangkan kita tadi dah siap latar belakang kajian. You boleh juga option nombor 2. Paper yang sama, option nombor 2, sebab kita dah siap latar belakang kajian, jadi kita tambah sikit outline kita. Intro. Yang kedua adalah issues. Issue ni apa? Ambil daripada latar belakang kajian tadi. Jadikan issues, challenge, obstacles, conclusion and future agenda. Okey, siap dah. Berapa paper dah kita dah siap? 6 paper. Okey. Ini untuk versi yang terakhir. Ada individu yang memang mungkin terlalu spesifik dan saintifik kajian dia. Saintifik kajian dia, mungkin latar belakang kajian dan penyataan masalah dia memang dia tak boleh nak bercambah terlalu luas. Dia terlalu spesifik. Ini kalau dah tak boleh jangan cari alasan lah semua orang buat macam ni. Janganlah. Kan pakcik dah beritahu dah, research background boleh buat 6 artikel, 5 artikel, buatlah 5 artikel. Ini yang bahagian orang yang terakhir dah, tak ada option dah. Yang terakhir dah tak boleh buat apa dah. Memang tak mampu nak buat 5 artikel dari research background. Jadi dia perlukan juga latar belakang dan penyataan masalah tu digabung berdua tu untuk jadikan satu artikel. Jadi latar belakang kan, ini paper yang berikutnya, paper option yang lain. Kalau yang tadi ada orang yang boleh buat 5 paper, tambah satu lagi penyataan masalah, ada 6 paper dah. Biar ada orang yang tak mampu buat 6 paper ni, at least dia boleh buat satu paper. At least daripada latar belakang kajian, kawinkan dengan penyataan masalah, 2 ni hasilkan satu artikel. Okey? Jadi maksud dia, latar belakang kajian dan penyataan masalah bergabung. Okey? Kita keluarkan artikel dia. Okey, ini yang terakhir lah. Okey? Di mana research background dan penyataan masalah tu, problem statement digabungkan. Jadi title kita, kalau latar belakang kajian ni perkataan yang antara issues dengan trends, mana yang lagi besar? Issues. Okey. Kalau penyataan masalah tadi challenge and obstacles, you nak ambil yang mana? Katalah you nak ambil challenge. Saya ambil issue and challenge. Masuk kat sini tajuk kita issues and challenge. Issue merujuk latar belakang kajian, challenge merujuk pada problem statement. Takkan tajuk kita nak letak latar belakang dan penyataan masalah, tak cantik lah kan. Jadi tajuk kita adalah issues and challenge of sustainable development. Itu kita punya main topik, sustainable development for Malaysian tourism industry. Boleh. Ini last option tak boleh. Jangan kata tak boleh. Siapa yang tak boleh terbit artikel daripada latar belakang kajian dengan penyataan masalah, tipu. Mesti boleh. At least kat bahagian ni mesti boleh buat satu. Jadi combinekan latar belakang kajian dan penyataan masalah menjadi satu artikel yang berjudul sebagai Issues and Challenge of Sustainable Development for Malaysian Tourism Industry. Kalau tak nak Malaysia pun tak apa, for tourism industry. Dia punya outline ada introductions, issues of sustainable development, kemudian challenge of sustainable development, kemudian conclusion and future agenda. Lepas tu reference dah siap. Alhamdulillah, memang niat pakcik memang nak kongsikan bahagian ini, tak nak you all terkejut. Kalau lepas-lepas ni menung pandang ke langit, pandang bintang, boleh ke tak boleh, positif sahaja kan. Jangan melemahkan apa yang kita nak tulis. Apa yang kita tulis, ingat senang kan? Macam you all nak tulis satu perenggan pun jenuh. Padahal dia punya konsep dia satu perenggan satu hari. Ini dah makan raya, dah kuih raya, lemang, ketupat semua, sampai lah ni tak boleh tulis lagi. Okey. Hargai semua yang penulisan yang kita kena buat. Cuma
audiens dalam artikel ni luas, kembangkan. Okey, dia jangan jadikan skop tu seperti dalam tesis. Okey, idea saya betul, ambil daripada tesis tu jadikan base untuk penulisan artikel, tapi kembang, santai. Okey, kita buka dekat jurnal tu, cuit-cuit citation dekat jurnal tersebut, tengok pattern dia macam mana, investigate sikit style dia macam mana nak buat tajuk. Macam tadi kalau tajuk dia kan, you boleh ubah sesuai. Tadi kata issues and trends, kalau you nak title you a review of issues and trends, itu terpulang pada masing-masing. Saya cuma letak yang sesimpel yang mungkin. You boleh tambahlah depan tu a review ke, a systematic review ke, a critical review of issues and trends. So tu terpulang. Okay, itu dia untuk hari ini perkongsian Pakcik. Itu saja nak beritahu secara positifnya kita boleh tulis artikel sebanyak mungkin daripada satu tesis atau rasa research grant. Kita mulakan dari awal. Saya tak mulakan bahagian pengenalan lah, sebab you pun tahu kan pengenalan tu apa kan. Pengenalan tu adalah outline dalam bab 1. Takkan nak tulis dalam bab ni membincangkan latar belakang, penyataan masalah, objektif, persoalan, kepentingan, limitasi, definisi operasi dan rumusan bab. Takkan yang tu nak buat satu artikel. Itu cuma nak maklumkan dalam bab 1 ni ada apa. Sebab tu dalam tesis ataupun research grant semuanya bermula dengan research background. Jadi daripada research background tu, kalau idea Pakcik tadi dengan topik dia adalah sustainable development, yang kita faham dalam sustainable development tak boleh lari dengan 5 pillar tu. Daripada 5 pillar atau elements tu saya keluarkan jadi 5 artikel. Tak kisahlah jadi general review ke, short communication ke, conceptual ke, ataupun literature review. Yang penting tidak ada data lagi dan kita boleh publish. Seawal bila you siap research background? SEM 1 kan? Bila you dah ada problem statement SEM 1, jadi SEM 1 je dah boleh terbit. Bagi rakan-rakan dan kawan-kawan yang belum register PhD, jangan terbit lagi. Sebab kalau you terbit sebelum daftar, tak dikira sebagai syarat bergraduat. Okey, itu saja daripada Pakcik. Mohon maaf kalau ada yang menekan suara. Niat Pakcik positif, nak you all berani untuk tulis artikel. Berkolaboratif lah dengan sahabat-sahabat semua. Kalau you student nak berkolaboratif, minta izin supervisor. Kadang-kadang dia tu orang luar kan, you dengan supervisor tu orang penting. Nak additional people, nak tambah lagi manpower ataupun expertise, minta izin supervisor. Okey, penting yang tulis artikel perlu bersama-sama dengan supervisor. Kalau you tulis seorang, nama supervisor ada, nama supervisor tak ada, tak dikira sebagai syarat bergraduat. Nama you depan sekali, supervisor belakang nama you. Kalau lebih baik nak jadikan harmoni, you first name, supervisor jadi correspondent authors. Okey, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan Pakcik dalam menyampaikan idea menulis artikel daripada sebuah tesis dengan research grant. Semoga kita dapat manfaat. Pakcik pun belajar sama-sama sambil menyampai. Kadang-kadang dapat juga idea untuk saya belajar untuk menulis artikel lepas ni. Okey, lagi sekali mohon maaf. Terima kasih. Kita jumpa untuk siri yang akan datang. Untuk bab yang kedua, tema dia masih lagi dalam bab 1. Dalam kepala Pakcik, Pakcik tak extend lagi lah, slide pun tak buat lagi. Tapi dalam kepala Pakcik adalah bahagian kepentingan kajian dan limitasi kajian. Sejauh mana kepentingan kajian tu boleh buat artikel, sejauh mana bahagian limitasi tu boleh buat artikel. Untuk siri yang kedua, bahagian yang kedua untuk bab 1. Kita jumpa untuk siri akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.